Right, and then one more thing, kamera tu cikgu kena off. Kalau tak dia memang jadi slow. Okay, alright. So hari ni kita akan masuk tajuk baru, tapi sebelum tu cikgu ada sedikit apa tu, explanation lah berkaitan dengan limit. Okay, so cikgu tunjuk satu dulu tak nampak. Sekejap. Okay, so sekarang ni semua nampak cikgu punya screen ke? Nampak, madam. Okay, alright. So, okay. So, ni nampak nota ni nampak? Okay, so I hope you all boleh nampak nota topik tu. Okay, so tak apalah cikgu conteng sikit dekat sini. Ini berkaitan dengan limit sebab dia tak boleh nak buka banyak-banyak tab ni. Alright. Okay, berkaitan dengan limit. Okay, ada yang tanya cikgu soalan yang cikgu bagi hari tu, extra question limit. Okay, kalau tak silap soalannya macam ni. X approaches to 4, set X plus 2 over 4 pula. Sini. X minus 4. Okay, and then kalau tak silap jawapannya equals to 0. Okay, so kalau you tengok dekat sini, kalau kita gantikan nilai 4 dalam ni, so kita akan dapat yang atas ni set 4 plus 2, bawah ni 4 minus 4 kan. So basically dekat atas dapat 4, bawah ni 0. So kita dapat 4 over 0. Bukannya 0 over 0. So untuk kes yang macam ni, kita just terus sahaja substitute sajalah. So dia punya solution dia, cikgu pakai yang pen warna biru. Okay, so you just write down set 4 plus 2 over 4 minus 4. Okay, so set 4, this is equals to 2 plus 2 over 0. So this is equals to 4 over 0. 4 over 0 equals to infinity. Okay, so kalau kita tengok pada soalan ni, atas dia adalah nombor, bawah dia 0. So that's why dia dapat infinity. Tetapi kalau bila you substitute nilai tu kan, kalau dapat 0 over 0, baru dia ada dua cara. Sama ada kita darab dengan conjugate ataupun satu lagi factorize. Okay, so dia dua benda yang berbeza lah. Okay, so again, in order for you to find the limit, first kita check dulu adakah dia 0 over 0. Dia kalau 0 over 0, conjugate ataupun factorize depend on the question. Okay, tapi kalau dapat atas dia nombor, bawah dia kosong, jadi jawapannya adalah infinity. Okay, tapi how about kalau kita dapat 0 over number? Number ni tak kisahlah apa-apa nombor. Contohnya cikgu letak 5 ke ataupun negatif 5. Yang ni dapat berapa nilai dia? 0 over negative 5. Dapat apa kelas? Dengar ke tak ni? Cikgu ada present apa-apa ke? Apa? Cikgu ada present apa-apa ke? Ada. Sebab dekat tak nampak dia keluar you are presenting to everyone je. You are presenting to everyone je. Ha. Ya Allah, cikgu daripada tadi lagi mendedil ni Ayo. Okay. Kejap. Kita try lagi sekali. Present now window.
Okay. Okay. Sekejap Okay, nampak nota tak? Nampak. Ada. Ada dah. Masya Allah. Tadi cikgu membebel tadi dengar tapi tak keluar bendanya macam tu. Oh. Okay, yes. Inilah yang cikgu cerita tadi. Belum masuk topik tu lagi. Yang ni cuma just nak nak explain sikit lah. Right? So, apa yang cikgu bagi tahu tadi adalah case 0/0 dengan number over 0. So, kalau dapat 0/0, caranya kita darab dengan conjugate ataupun factorize. Tapi kalau dapat atas nombor, bawah 0, so jawapan dia akan jadi infinity. Tapi kalau 0/number, any number, contohnya yang bawah ni, 0/-5, what is the answer? Contohnya bila kita kira-kira tu dapatlah 0/-5. Contoh, dapat apa? 0. Okay, dapat 0. Okay. So kena hati-hati tengok pada soalan. Okay. Tapi kebiasaannya dia akan test pada case 0/0 ataupun bila you substitute tu terus dapat nilai lah. Okay. Cuma mungkin takutlah dia keluar macam ni. Okay. Case yang macam ni. Atas nombor, bawah kosong. So jawapannya akan jadi infinity. Okay. So kita habislah topik yang pertama. Alright. So cikgu akan padam yang cikgu conteng ni. So kita nak masuk topik 2. Boleh cikgu padam? Boleh. Boleh, madam. Alright. Okay. Okay, so kita get ready dengan topik 2. Topik 2 ni differentiation. So differentiation ni kalau tak silap dulu masa SPM dah belajar lah. Gitu. Okay. Alright. So hari ni kita masuk topik 2, differentiation. So untuk 2.1 untuk hari ni saja kita ada dua learning outcome A dengan B, iaitu kita nak relate the concept of derivative of a function to the gradient of a tangent. Maksudnya derivative of a function tu sama dengan gradient, kecerunan tangent. Okay. Derivative tu sama dengan gradient of a tangent, kecerunan tangent. Dan satu lagi, kita nak cari derivative of a function by using first principle. Okay, so first kita tengok dulu concept of derivative of a function to the gradient of a tangent. So sebelum kita pergi pada gradient of tangent, kita tengok dulu gradient of straight line. Okay, kecerunan garis lurus. Okay, so for example, you have this straight line kan. Okay, given P and Q are 2 points on the line Y equals to Fx. Okay, Y equals to Fx. So apa-apa je lah dia punya function tu. Cuma kita tahu ini adalah straight line. So let's say this is point P, this is point Q. So in order for us to find the gradient of the straight line, kita akan guna formula ini kan. M equals to Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Okay. So kalau tengok pada petak kecil ni kat sini. So kalau kita nak tahu gradient of this straight line. Okay. So kita akan buat change in Y over change in X. Perubahan pada Y bahagi dengan perubahan pada X. Okay. Change in Y tu ni lah Y2 minus Y1. Okay, cikgu just nak explain sahaja. Okay, so bila kita kira untuk straight line, okay, gradient yang kita dapat tu adalah constant. Kita akan dapat satu nilai constant.
Okay, so ia boleh dibuktikan pada example number 1 ni lah. Okay, pada example number 1. Okay, so soalannya adalah find the gradient of AB. Mula tu kita nak cari gradient of AB. Ini straight line. So kalau nak cari gradient of AB, so MAB sama Y2 minus Y1. Okey, atas tolak yang bawah. So yang atas kita adalah point B, bawah dia point A. So 5 tolak 1. Okay, so you will have 5 minus 1 over 1 minus negative 1. So from here you akan dapat 4 over 2. So this is equals to 2. Okay, jadi gradient of point AB tu sama dengan 2. So sekarang ni cikgu guna point lain pula, A dengan C. Okay, I want to find the gradient of AC. So C 9 minus 1 over 3 minus negative 1. So this one you akan dapat 8 over 4. 8 bagi 4 dapat 2. Okay, itulah yang dimaksudkan. Dekat sini ni dia kata gradient of straight line is a constant. Tak kisahlah point tu berada di mana-mana pun. Katalah you ambil satu point. Point ni dengan ini ke, okay. Asalkan dia berada di atas line ini, nilai gradient tu always the same. Semuanya dapat 2. Okay, di sepanjang straight line tu, kecerunan dia adalah sama. Tak kisahlah kita ambil point apa-apa pun. Itu adalah straight line. Alright. So, daripada straight line, kita pergi pula kepada kes yang kedua, iaitu chord. Maksudnya yang dia melengkung. Okay. Ni contohnya gambar rajah dia dekat sini. Okay. So, kita baca nota bawah tu dikata given P and Q are 2 points on the curve y equals to fx. Okay, curve ni adalah y equals to fx. Okay, so kalau kita nak cari gradient of the chord pun sama, kita menggunakan formula ni juga. Y2 minus y1 over x2 minus x1. Tetapi tengok dekat sini dia kata gradient of the curve is terbalik ni, is changing continually. Okay, dia akan berubah. Okay, so katakanlah PQ ni berada dekat sini kan. Okay, so mungkin nilai dia dapat lain kalau you ambil point lain dekat sini. Sini dengan bawah ni. Okay, so kita pun garis. Sini nilai gradient dia pun berbeza. Dia always changing. Sentiasa berubah apabila kita cari gradient of the chord. Dia tak sama dengan straight line. So, kita boleh tengok pada example number 2. Okay, so example number 2, cikgu kata find the gradient of EF. Okay, E dengan F kita nak cari. So, sama, kita gunakan formula EF. So, X2 minus X1. So, dapatlah 9 minus 6 over 4 minus 1. Dekat sini 3 over 3. So, you dapat 1. Okay. So, kebetulan dekat sini cikgu buat 2 point je. Lupa nak buat 1 point lagi. Tapi sebenarnya apa yang cikgu nak bagi tahu adalah kalau bentuk tu bukan straight line, so, setiap point tu akan memberikan nilai kecerunan yang berbeza. Okay, the gradient of the curve is changing continually. Okay, and then ini hanyalah average sajalah. Okay, kita average tu maksudnya kita agak-agak saja. Sebab dia belum tepat. Okay, sebab kalau kita nak cari gradient ni, dia adalah cara dia lepas ni. Kita akan pergi one by one. Okay, boleh ke takat tu kelas? Cikgu baru mula gradient straight line dengan gradient of the chord. Okay? Faham ke? Faham. Alright. So, kita baru sampai situ. Okay, and then barulah kita masuk gradient of the tangent.
Okay, so kita baca nota dekat sini. How do we find the slope? Slope ni sama jugalah maksudnya dengan gradient kecerunan. How do we find the slope at a point? Macam tadi semua kita pakai 2 point kan. Tapi kali ni macam mana kita nak cari kecerunan dekat 1 point? Okay, so for example, dekat point ni kan, dalam petak ni, cikgu tunjuk, cikgu ada 1 point dekat sini. So point ni katakanlah point ni dekat sini mungkinlah cikgu letak point dia 1, 2. Okay. So kan macam tadi kalau kita nak cari gradient kan kita guna y2 minus y1. Kan kalau ini 2 minus 2 dapat 0. 1 minus 1 dapat 0. Takkanlah nak cari slope tu dia akan jadi 0 over 0. Mana boleh. Okay. So sebab macam tadi kita guna 2 point. Sekarang kita nak cari slope at a point. Okay. So bila baca dekat nota kat sini dia kata given P a point on the curve. So gradient at point P is the gradient of the point is the gradient of the tangent at that point. Okay, so maksudnya kalau gradient at point P ni maksudnya adalah gradient of tangent at P. Bila ada satu point tu kita panggil gradient of tangent at that point. Okay, so bila nak cari yang ni kita tak bolehlah nak guna y2 minus y1 sebab kita hanya ada satu point. So therefore kita kena menggunakan definition iaitu first principle untuk cari gradient of the tangent. Okay, sebab gradient of tangent hanya ada satu point saja. Okay, so that's why kita kena guna differentiation lah ataupun untuk kes ini kita pakai first principle. So gradient of tangent, first principle-nya ini adalah dia punya formula. Okay, so nak cari gradient of tangent, this is the formula. Formula ini kita panggil first principle. Okay, barulah kita dapat cari gradient of the tangent. Okay, so faham kenapa kita relate differentiation tu dengan gradient of tangent. Sebabnya kita tak boleh nak pakai y2 minus y1 sebab kita hanya ada satu point. So bila ada satu point kita kena differentiate. Kena guna pembezaan. So untuk guna pembezaan first kita nak guna differentiation ni kita kena belajar dulu first principle. Tak boleh nak differentiate macam tu je. So you need to learn how we want to use the first principle to differentiate a function. Okay, so barulah kita masuk derivative of a function. Okay, so nota dia yang pertama, if y equals to fx, then dy dx is equals to f prime x is equals to limit h approaches to 0, f x plus h minus fx over h. So jangan risau, formula ni dia akan bagi dalam exam. So tak perlu hafal, cuma you need to know how to apply lah. Okay, so this is called the first principle. F prime x ni, okay, f prime x ataupun differentiate tu, derivative tu adalah gradient of the tangent to the curve y equals to fx. So sebenarnya yang kita differentiate tu adalah gradient of tangent. So the process of finding f prime x is called the differentiation. Okay. So sekali lagi ada nota kat sini. The notation used is sama ada kita gunakan dy dx ataupun y prime or df dx or f prime x. Semuanya kita boleh guna, tengok pada apa yang dia bagi. Okay. So case dia kita boleh tengok pada graf inilah. Okay, so for example if you have a curve, okay, this curve is given by y equals to fx. Okay, so point tu dekat atas fx plus h, bawah ni fx, sini x plus h. Tetapi h tu approaches to 0.
So bila H ni approaches to 0, maksudnya point ni dengan point ni dia mendekati. Maksudnya nanti end up akan jadi satu point lah. So that's why keluarnya formula ini. Okay, so tak perlu awak nak faham betul-betul dia ini. Okay, ini hanyalah gambaran. Okay, gambaran macam mana first principle ni dia dapat. Okay, and then how this first principle tu kita guna untuk cari gradient. So apa yang kita kena tahu adalah senang sahaja derivative, kan? Derivative of a function itu sama dengan gradient of tangent. Okay. So, nak cari derivative ni dia ada dua cara lah. Satu yang tadi guna first principle, cikgu akan tunjuk kejap lagi. Yang kedua, cara biasa. Cara biasa. So, today we will go first into first principle. Okay. Faham ke setakat ni kelas? Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan ke? Tak ada. Tak ada, tak ada. Okay. Okay. So first let us look at example number 1. Okay. So soalan dia macam ni lah. Use the first principle to find the derivative of y equals to x square. Okay. Kalau y equals to x square, sebelum ni kalau kita buat dy dx dapat apa kelas? Kalau kita differentiate macam biasa. Ingat lagi tak? Dapat 2x. Okay. So sekarang ni kita nak gunakan first principle untuk dapatkan 2x. Okay. So sekarang ni you tengok. Okay. Yang dia bagi dekat kita adalah y equals to x square. So dia bagi y. So kita kena gunakan dy dx. Tak boleh lah nak guna f prime x. Okay. So first kita write down dulu the formula for first principle. Okay, so first principle, limit h approaches to 0, fx plus h minus fx over h. Okay, so sekarang ni yang x tu, yang ada x tu kita kena tambahkan dengan h. Depan ni kena always write down limit h approaches to 0. So this one you will have x plus h square minus fx tu yang asal. Yang asalnya adalah x square. Okay, over h. So maksud x plus h tu asal ada x je kita kena tambahkan dengan h. Dia jadi macam tu. So now you have limit h approaches to 0. So this one you expand. So you will have x square plus 2xh plus h square minus x square over h. So this one x boleh cancel. So now you have 2xh plus h square over h. Okay. So sekarang ni h tu kita boleh factorize. So you keluarkan h. H dekat sini 2x plus h over h. So ni boleh cancel. Okay. So now we only have limit h approaches to 0 to x plus h, and then kita tahu h tu dia approaches to 0. So therefore the answer akan jadi 2x. Dapatlah 2x. Betul lah tadi kan. Ni kita dah tulis siap jawapannya, kita mesti dapat 2x. So when you use the first principle also you get the answer equals to 2x. Okay, so this is what we call first principle. Okay, faham ke macam mana? Faham sikit.
Sikit, eh. Okay. So ada yang tengah salin ke? Kalau tak ada, cikgu nak teruskan dengan example tu. Sekejap je. Okay, buat dulu. Dah siap nanti bagi tahu. Cikgu dia jadi X square tu sebab apa Macam mana? Dia jadi X kuasa 2 tu sebab apa Jadi X kuasa 2 mana? Dia jadi yang X tambah Yang H ini. lepas tu ikut dengan kuasa 2 tu. Sebab sebenarnya kenapa dia macam tu? Oh ni. Sekejap. Ini kan maksud awak ni. Ni yang kedua ni. Sebab tengok. Okay. Function yang dia bagi dekat kita kan X square. Okay. Okay. So daripada yang formula kan X plus H tolak Fx kan. Fx plus H tolak Fx. So yang depan tu asal ada X, kita kena tambahkan dengan H. So that's why cikgu tambah ni X plus H. Yang belakang dia Fx saja. So kita ambil je lah X sahaja. Apa yang dia bagi tu. Kita tulis je X square. Cikgu faham. Okay. Tak apa, kita tengok lagi contoh. Ni. Nanti example tu. Dah cikgu dah. Dah, okay. Okay. So kita sekarang ni kita tengok example number 2. Sama juga yang ni. First principle. Find the derivative for each of the following. Okay, kalau kita differentiate macam biasa untuk example 2A ni, kita dapat apa kelas jawapan dia? Ada X tak dekat A ni? Tak ada. Tak ada. So kalau differentiate dapat apa? F prime X. Salah. 3. Kosong. Dapat kosong. Okay, dapat kosong. Sebab dia tak ada X. Okay, kalau ingat balik lah. Katakanlah you have Fx equals to 3X. So F prime X, differentiate ni dapat apa? Differentiate 3X dapat apa? 3. Dapat 3. So berbeza, katakanlah kita Fx equals to 5. Tak ada X belakang dia. So kalau kita differentiate dapat? Kosong. Dapat kosong. Alright. Sebab dia tak ada X. Okay. So yang ini, kenapa sebenarnya benda ni kita akan belajar lepas ni. Tapi tak apa, cikgu masuk terus. Sebab nak make sure bila kita buat first principle, tak dinafikan first principle ni jalan kerjanya panjang. Kita kena tahu jawapan akhir kita mesti dapat kosong. So, untuk A, kita nak cari ni dipakai Fx. So, kita nak cari F prime X. So, first you just write down the formula. X plus H minus Fx over H. Okay. So, depan limit H approaches to 0, always you write down. Okay. Yang pertama ni kita tengok dia punya function dia bagi Fx equals to 3. Ada X tak dekat sini? Ada X tak? Function Fx tu equals to 3 je. So macam mana nak tulis Fx plus H tu jadi apa? Faham ke tak ni? 3 plus H ke mana? Tak. Sebab dia tak ada X. So tak perlu tambah H. So dia akan jadi 3 je lah. Faham tak? Ni tengok formula dekat sini. Ya Allah. Okay, I use the different color. Okay, this one kan. Fx tambah H. Asal ada X baru tambahkan dengan H. Tetapi untuk soalan ni,
dia tak bagi pun fx tu hanya sama dengan 3 je, tak ada x. 3 je. So 3 je lah untuk x plus h tu, untuk function depan. Belakang fx apa dia? Fx kan dia kata dah kat sini fx sama dengan 3. So maintain 3 lah. Okay. So this one over h. Faham ke tak ni? Faham. Okay. Kita tak perlu tambah h sebab this function only a constant, only number 3 only. So you don't have any unknown. Tak ada x tu tak ada. So that's why we don't have to plus with h. Okay, and then we know that 3 minus 3 is equals to 0 over h. And then kita tahu h tu dia just approaches to 0, approaching 0, mendekati kosong je, not exactly equals to 0. So 0 over any number, so this is equals to 0. Dapatlah, betul lah tadi kita cari tadi kan, f prime x equals to 0. So yes, you get 0 kat situ. Itulah dia first principle untuk yang pertama. Itulah. Nanti kita tengok lagi contoh, a few examples. Okay. Boleh cikgu proceed? Boleh. Okay. So kita tengok contoh yang kedua function y equals to 3x plus 2. So yang ni y depan dia kan, so dia akan jadi dy dx. So kalau differentiate dy dx, this one 3x plus 2 dapat berapa? Dapat 3. 3 je. So belakang dia tu kan 2 kan. 2 bila differentiate dapat kosong. Depan dia tu dapatlah 3. So jawapannya kena dapat 3. So sekarang ni kita kena apply first principle untuk dapatkan 3. So tadi y, so therefore depannya adalah dy dx. Limit h approaches to 0. Fx plus h minus fx over h. Okay. So tadi kan kita punya function adalah 3x plus 2. So yang dekat x kena tambahkan dengan h. So cikgu pakailah pen lain. Because you have 3x. Okay, so that x dia dah bertukar jadi x plus h. Okay. So minus 2, ini yang depan. Minus fx kita adalah 3x minus 2 over h. So now you have limit h approaches to 0. So this one expand 3x plus 3h minus 2. Belakang minus 3x plus 2 over h. Okay, so 3x dengan 3x cancel. Negative 2 dengan 2 cancel. So sekarang ni you have 3h over h. Kan? Okay, so maybe cikgu tulis macam ni bagi you all faham. So 3h over h. So h dengan h boleh cancel. So limit h approaches to 0 equals to 3. So jawapan dia dapat apa? Kita dah belajar limit dah ni. Limit h dapat apa? Dapat 3. Dapat 3. Yes. 3 je lah. Because we don't have h anymore. Okay, you only have 3. So sama dengan 3. Okay. Macam mana nak buat ni? Nanti cikgu banyak lagi example dekat sini. So nanti you all lah kena siapkan semua ni. Okay. So cikgu dah tunjuk A dengan B. So maybe another 2 example lah. Okay. So which one?
Cikgu bagi peluang, you all nak terus cikgu tunjuk yang mana. Kan dekat situ ada 8 kan. So cikgu tunjukkan 4 example. So another 4 you do it on your own. So any request? Nak E dengan H yang tu. ada ni kan. Sing H. E dengan H. H. Lepas tu satu lagi? E. C. Alah, itu kan dia sama je dengan A. Sebab dia tu E. E tu kan nombor. Itu C lah dia cikgu. sama dengan E. Dia akan dapat 0. Okay, sebab itu adalah 2E. E tu kan 3 point something. So caranya sama saja dengan A. Okay, so cikgu tak payahlah E Very simple. So you pilih mana? C. C. Okay, C. Saya tengok C. Okay, kat sini. Alright. Okay, C. Kita cari dulu jawapan dia. This one dy dx. Kalau you differentiate dapat apa? 3 darab 2 6x you akan 6x 6x tambah 2. Okay, 6x 2. tambah 2. Ini jawapannya. Okay, so siapa yang belum macam ni tak boleh tak faham macam mana dapat 6x tambah 2, jangan risau. Sebab ni lepas kita habis first principle, kita akan masuk yang inilah ni yang kita differentiate macam biasa. So basically yang ini yang dapat tahu tu mungkin dia ingatlah masa belajar dulu. Okay, so supposedly this is not a new thing, tapi kalau dah lupa it's okay. Okay, jangan risau. So ini bukannya syarat wajib pun untuk kita tahu dulu, okay? Sebab cikgu nak you all bila buat first principle ni panjang-panjang, at least kita dah tahu dah kita kena dapat apa. Macam tu. Tak nak membazir tu panjang-panjang. Okay, so for C, you should get 6x plus 2. Okay, so C, y. So dy dx, limit h approaches to 0, fx plus h minus fx over h. Okay, ni panjang sikit. Okay, so mana-mana saja yang ada x, kita kena tukar jadi x plus h. So depan tu, so you have 3x plus h square plus 2x plus h plus 1. Okay, itu yang pertama. Minus fx kita ambil yang asal dia lah. So 3x square plus 2x plus 1. So everything over 0. Okay, so now you need to expand. Okay, expand dalam ni, you have x square plus 2xh plus h square. Belakang ni kan 2 darab x dapat 2x 2h plus 1. Okay, so bawah, buka bawah tu. Okay, yang bahagian bawah pula minus 3x square minus 2x minus 1. Okay. Now over h. Okay, so baru cikgu expand lagi sekali. This one 3x square plus 6xh plus 3h square 2x 2h plus 1 3x square 2x minus 1 over h. Lepas tu kita boleh cancel this one. 3x dengan 3x. 2x 1 dengan 1. Okay. So now you have limit h approaches to 0. So you have 6xh plus 3h square plus 2h
over H. Sekarang ni atas tu semuanya ada H kan. Ini ada H, ini ada H, ini ada H. So you boleh factorize the H. Okay, factorize H. Okay, so factorize H, limit H approaches to 0, keluarkan H. Ni dapat 6X tambah 3H tambah 2 over H. Cancel. So now you have limit H approaches to 0, 6X plus 3H plus 2. Okay. So kita dah tak boleh nak simplify lagi dah. So this is the simplest form. Right. So you know that H tu kan dia approaches to 0. So 3 times 0 equals to 0. So therefore the answer is 6X plus 2. Dapatlah 6X tambah 2. So inilah dia first principle. Okay. So kalau dah salin boleh bagi tahu lah. Cikgu proceed dengan H. Dah. Dah. Alright. Dah. Okay. So kita masuk last example for today. H Yang lain tu tak apa, cikgu bagi jawapan. Alright. So H functionnya adalah dia bagi FR equals to 4 over 3 pi R square. Okay. So this one kalau differentiate F prime R dapat apa? So 4 darab 2 dapat 8 per 3 pi R je lah. Okay, so kita mesti dapat 8 per 3 pi R. Okay, so because dia pakai FR, so this one kita akan tulis F prime R equals to limit H approaches to 0 F R tambah H minus FR over H. Okay, this one limit H approaches to 0. So asalkan ada R kena tambahkan dengan H. So dia akan jadi 4 over 3 pi R plus H square minus 4 over 3 pi R square over H. So limit H approaches to 0, 4 over 3 pi, this one you expand R square plus 2 RH plus H square minus 4 over 3 pi R square over H. Okay, so now you have limit H approaches to 0, so you expand one by one. So the first one you will have 4 over 3 pi R square plus 4 darab 2, 8. So 8 pi 8 over 3 pi RH 8 over 3 pi RH plus 4 over 3 pi H square minus with 4 over 3 pi R square over H. Okay, so now 4 over 3 pi, 4 over 3 pi R square ni boleh potong. Okay. So therefore you will have limit H approaches to 0, 8 over 3 pi RH plus 4 over 3 pi H square over H. Okay. So kita tengok dekat sini.
Sini kita ada H, sini kita ada H. Okay, so you boleh factorize. Alright. So boleh factorize limit H approaches to 0, keluarkan H. Dalam ni 8 over 3 pi R 4 over 3 pi. Kat sini jadi apa? 4 over 3 apa? 4 over 3 pi H. Okay. Ish. Over H. Yes. So this one, this H you can cancel out. So now you only have 8 over 3 8 over 3 pi R. Yes. 4 over 3 pi H. And then kita tahu ni H tu approaching to 0. Approaches 0 kan? This H ni. Dia akan sama dengan kosong. So anything darabkan dengan kosong jadi kosong. So that's why lah kita dapat bawah ni 4 over 3 pi R. Okay. So you will get 8 over 3 pi R. Okay. Boleh Boleh faham pakai ni? First principle? Boleh. Boleh ke? Alright. Okay, bagus. Okay, so yang ini adalah first principle general. Okay, dia ada first principle ni pula, dia terbahagi kepada dua tau. Ni first principle ni at a point. Okay, this one. Ni formula ni untuk at a point pula. Yang ini kita akan masuk esok. Okay, so for today your homework adalah siapkan yang inilah yang 8 tadi. So you have how many questions? So A dah, B dah, C pun dah. So you have D, E, F dengan G. Okay, so cikgu bagi jawapan siap-siap. Untuk D, you should get your answer, final answer negative 5 over X square. Okay, untuk D. And then untuk E you patut dapat kosong. Okay, F 1. Okay, and then last one G, you should get negative 3 over 2 X square. Okay, so this is your homework for today. D, E, F dengan G. Gunakan cara first principle. So kalau ada masalah boleh tanyalah. Okay, so yang at a point tu belum lagi. Esok baru kita masuk. Okay, so I think that's all for today. So insyaAllah lah esok kalau line okay, cikgu akan buat lagi. Right? So sekarang ni cikgu tengah belajar buat macam cikgu Wan tu, dia pakai StreamYard kan? Apa tu? YouTube live tu. Tapi masalahnya itulah dia, internet ni. Cikgu tak sabar ni pencawang tu nak siap. Kalau siap pencawang tu insyaAllah lah finish go semester. Harap ni cikgu tak bersalin lagi time tu. Okay. So ada apa-apa nak tanya kelas sebelum kita habis?